hampir 400 orang dalam masa 2 bulan. Perangai itu ditiru oleh pemimpin Malaysia. 20 tahun telah dibayar royalti kepada Terengganu. Nilai telah bayar 7 bilion. Tiba-tiba royalti tak ada, ganti dengan ihsan. Sebagai rakyat, tuan-tuan malu atau tidak? Pemimpin kerajaan kita buat macam ni, malu atau tidak? Ustaz-ustaz UMNO di Johor, hampa malu ke tak? Ha? Kamu tak malu mempunyai pemimpin yang tak patuh pada janji? Ha? Nak duduk dalam UMNO lagi? Mana kadut? Makan tak cukup ni. Apa hujah kamu? Sehingga tuan-tuan sekalian, laporan majalah asing dan dalam negeri orang melihat serangan bertalu-talu oleh Dr. Mahathir terhadap negara Amerika Syarikat dan Eropah serta Australia menyebabkan pelaburan dari negara tersebut merosot jumlahnya. Kesan dari isu perjanjian Petronas negeri Terengganu juga besar. Pelabuhan luar berkata, kalau Malaysia tak hormat perjanjian yang dibuat dengan kerajaan dalam persekutuan sendiri, macam mana kita nak percaya mereka akan hormat perjanjian yang dibuat dengan kita? Sebab itulah banyak pelabuhan luar yang melabur di Malaysia menuntut satu kuasa baru ditambah dalam perjanjian, iaitu sekiranya terdapat perubahan kemudian hari di antara mereka dengan individu, syarikat, kerajaan negeri atau kerajaan pusat Malaysia, kes itu naklah diadili oleh mahkamah antarabangsa. Artinya para pelabur minta diadili di mahkamah antarabangsa. Inilah tuan-tuan sekalian, perjanjian Terengganu Petronas diroboh, tidak dilantik pengurusi yang berjasa, iaitu pengurusi TEN. Tahu siapa dia? Tan Sri Tajuddin Ali, seorang profesional yang bekerja kuat. Waktu tu elektrik meletup sana meletup sini, naik beliau dapat menyelesaikan serba masalah itu, walaupun tak sepenuh, tapi baik orang puji, saham tenaga pun meningkat. Tiba-tiba Tajuddin Ali tidak disambung sebagai pengurusi kerana Perhimpunan Agung UMNO mengkritik beliau kerana Tajuddin Ali kononnya membantu pembangkang. Betulkah Tajuddin Ali menyokong pembangkang? Tak betul. Dia orang profesional tulen, saya kenal dah. Cakap politik pun dia tak mahu. Dilantik tuan-tuan sekalian untuk jadi pengurusi tenaga TNB JJ. JJ orang Kuala Lumpur panggil jerung jalur. Dia bukan setakat makan orang dengan perau-perau sampan-sampan dia telan. Dua. Yang ketiga tuan-tuan sekalian yang disebut oleh Pak Daeng tadi, pembelian emas harga RM3.6 kupang. Brunei jual share dia RM3.9. Tiba-tiba Malaysia beli, kerajaan beli dengan RM8. Ini bukankah menolong kroni atau dipanggil bail out? Maka para peniaga dalam dan luar negeri tak yakin lagi. Krisis of confidence berlaku. Saham pun pumpam-pumpam turun. Sehingga sekarang 700 mata diparas keyakinan, bawah 700 diparas tidak yakin, dan sekarang saham diparas 650 hingga 670 saja. Para hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat tuan-tuan sekalian, mereka juga tidak insaf dan terus tuan-tuan ingin bermajalela. Hanya mereka lembut sikit bila mereka hulur tangan perpaduan. Yang penting bagi kita tuan-tuan sekalian, kita anak-anak muda, orang tua ni kita tak mau pujuk dah lah. Sebab di lunas sendiri saluran 1 BN menang. Saluran 1 yang monopos ni, yang lelaki perempuan, yang tinggal 2 batang gigi, yang ni kita tak boleh buat apa. Dia keluar bukan dia pangkah sendiri, dia tanya pegawai, pakcik nak pangkah apa? Kapal layak. Kapal layak tak ada dah ganti dacing pakcik. Hak tu lah dia kata. Hak jenis tu kita tak tahu kempen lah. Barangkali pelarian tahun 2004 dia tak ada dah. Barangkali mungkin kita juga tak ada. Tapi kita harap generasi muda ini lihat keadaan ini. Adakah tuan-tuan nak terus bernaung di bawah kerajaan Barisan Nasional? Hamid Osman pun lari. Sekarang dengan habaq dia nak ambil borang PAS. Saya sedia menerima dia sebagai ahli PAS di negeri Kedah, tapi kita hantar dulu dia pergi kelas pasti. Hadirin yang dihormati sekalian,
Kita nampak tuan-tuan sekalian, mereka sekarang sudah melaku serang menyerang. Hami Osman kata begini, Syaril Samad kata begini, Datuk Najib kata begini, Pak Lah kata begini. Artinya mereka sekarang tidak seirama. Tambah Rafidah Aziz dulu cukup hebat serang kita, lah tak berani serang. Sebab di kawasan dia, kalau berlaku pilihan raya sekarang, kola kangsa gone with the wind. Kalau berlaku sekarang dengan pendaftaran baru yang berdaftar dan perubahan orang-orang Tionghoa yang mulai yakin kepada kita sekarang ini. Oleh itu, keyakinan yang ada ini, kita adalah bersifat lebih tawadhu, yakin dengan perjuangan, yakin dengan perpaduan berdasarkan kepada Islam. Kita mengorak langkah, insya-Allah tahun 2003-2004 kita akan buat perubahan. Kalau kita memerintah, kita lakukan penyelewengan, kita harap rakyat akan menghukum kita seperti mereka menghukum Barisan Nasional. Setuju atau tidak? Kalau setuju, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat berjihad, selamat menegakkan keadilan berdasarkan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.